Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Jom kita dengar tazkirah daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata dia, pada satu hari kami sembahyang asar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis sembahyang, Nabi bangkit berdiri, Nabi bagi satu khutbah. Itu yang jemaah tabligh dok buat hari ni tu sunnah Nabi. Bila habis sembahyang, ada seorang bangkit, dia buat majlis bayan. Dia kata, bayan ni maksud dia penerangan. Dia buat satu majlis, dia panggil majlis bayan. Nabi SAW ada buat benda tu. Dan Nabi tidak kira waktu. Kadang-kadang lepas subuh, kadang-kadang lepas zuhur, kadang-kadang lepas asar, kadang-kadang lepas maghrib, kadang-kadang lepas isyak. Abu Sa'id Al-Khudri cerita dekat kita, dia kata hari itu lepas sembahyang asar berimamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis sembahyang summa qama khatiban. Kemudian Nabi bangkit berdiri, Nabi bagi satu khutbah. Abu Sa'id kata Nabi punya cerita panjang. Daripada lepas sembahyang asar itu, Nabi cerita daripada cerita paling awal sampailah cerita nak jadi kiamat. Nabi garapkan sekali. Nabi cerita daripada zaman awal Islam, daripada Islam turun, Nabi cerita apa yang Islam lalui, Nabi cerita kesudahan kepada Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sampai hari kiamat apa nak jadi. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata hafizahu man hafizah. Siapa ingat, dia ingat. Cerita Nabi itu punya panjang. Daripada lepas sembahyang asar, Nabi bangkit berdiri, Nabi cerita tentang apa yang dah dilalui, apa yang akan dilalui dan apa akan jadi pada Islam sehingga menjelang akhir zaman. Cerita Nabi ni panjang ni sampai Abu Sa'id Al-Khudri kata kalau orang tu jenis kuat ingatan, dia ingat. Nabi SAW kata dunia ni satu yang sangat atraktif. Orang putih kata satu benda yang sangat menarik. Dunia ni apa tuan-tuan? Dunia ni duit ringgit. Itu dunia. Siapa tak mau duit ringgit? Dunia ni apa? Kemewahan. Dunia ni apa? Kesehatan. Dunia ni apa? Keseronokan. Dunia ni apa? Nabi kata dunia ni hulwatun khadirah. Satu benda yang manis, satu benda yang atraktif, yang menarik, nampak hijau, nampak subur. Nabi kata tapi hampa kena ingat Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hampa di atas dunia ni untuk jadi khalifah. Allah jadikan hampa ni sebagai pemimpin di atas dunia ni, pemimpin pada setiap peringkat. Maka Allah melihat dengan amanah ketua yang Allah bagi itu, apa kamu buat? Nabi kata ketahuilah, takutlah kamu, hati-hatilah kamu dengan dunia ini. Kamu nak duit, Tuhan bagi duit, hati-hati dengan duit itu. Kamu nak pangkat, Tuhan bagi pangkat, hati-hati dengan pangkat itu. Kamu nak menikah, kamu nak isteri, Allah bagi isteri, hati-hati dengan isteri kamu itu. Kamu dah menikah, kamu nak anak, Allah bagi anak, hati-hati dengan anak kamu itu. Hati-hati dengan dunia yang Allah bagi kepada kamu. Wattaqun nisa. Nabi kata, dan hati-hatilah dengan wanita, dengan orang perempuan. Sejata Abu Sa'id Al-Khudri, di antara yang Nabi kata pada hari itu yang aku ingat, Nabi pesan dalam khutbah Nabi lepas sembahyang asar itu, Nabi pesan supaya jangan ada di kalangan kamu yang kehebatan manusia menghalang kamu daripada bercakap benar. Jangan ada di kalangan hampa esok ni kerana
gerun dengan orang tertentu, hampa tak berani nak cakap benar. Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita memikul amanah menjadi otoriti agama dalam negeri misalnya. Jangan sampai tidak berani cakap benar. Nak habaq salah tak berani. Nak habaq kata benda tu haram tak berani. Nabi SAW kata, jangan sampai kehebatan manusia menghalang kamu bercakap benar. Kata rawi hadis ini, dia kata fabaka Abu Sa'id. Abu Sa'id bila sampai tang tu, dia berhenti cerita, dia menangis. Dia duk habaq dekat orang duk ada depan dia ni, dia kata aku nak cerita ke hampa satu pengalaman kami waktu hidup sama dengan Nabi SAW. Ada satu hari itu kami semayang asar, Nabi jadi imam, habis-habis semayang Nabi SAW bangkit berdiri. Nabi bercakap daripada lepas asar ni, Nabi bercakap sampai nak masuk maghrib. Nabi cerita daripada awal Islam, Nabi ceritalah sampai nak kiamat esok apa jadi dengan Islam ini. Nabi duk cerita punya banyak. Siapa yang kuat ingatan, banyaklah dia ingat. Siapa yang tak apa kuat ingatan, takat mana dia mampu ingat, dia ingat. Abu Sa'id kata, takat yang aku ingat, Nabi pesan sangat-sangat tentang dunia ni. Dunia ni menarik, hati-hati dengan dunia. Di antara ciri dunia ni apa dia? Ada wanita. Wanita ni dah berapa ramai orang tersungkok kerana wanita. Nabi cerita, kata kita ni disuruh supaya bercakap benar. Walau di depan siapa pun kita cakap benar. Benar tu apa? Yang benar itu ialah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bila dia kata sampai takat tu, dia berhenti, dia menangis. Abu Sa'id Al-Khudri ni bila dia cerita ni sampai takat tu, fabaka Abu Sa'id, menangis Abu Sa'id Al-Khudri ni. Faqala, kata dia, qad wallahi ra'ayna asya'a fahibna. Demi Allah, dia kata, umur aku ni, dia kata, aku dah tengok macam-macam benda. Dalam banyak-banyak benda yang aku tengok tu, ada yang aku jadi takut, dia kata. Umur tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala buat semua benda ni dalam dunia ni. Allah buat, Allah atur. Daripada zaman 70-an, zaman 80-an, zaman 90-an, dia mai zaman milenium, dia tak tahu apa lagi rancangan Tuhan ke depan. Manusia-manusia tu juga kalau duduk di Malaysia ni, daripada nama tanah Melayu sampai zaman kita panggil Malaysia lah ni, duduk makan nasi itulah. Tapi manusia dulu dengan manusia lah, cara fikir dia, kemajuan yang dia capai atas kehendak Allah, begitu punya hebat. Inilah yang dikatakan dunia ni hulwatun khadirah. Menarik, dia lagi menarik, dia lagi menarik. Itu yang kata dunia. Dunia ni sifat dia apa? Dia berubah, lepas itu dia berubah, lepas itu dia berubah. Nabi SAW bagi tahu dekat sahabat-sahabat semua, kata hampa akan lalui benda-benda ni semua. Hampa akan mai pada satu zaman esok, mai pada satu masa esok, di mana manusia pada ketika itu sangat kompleks, sangat complicated. Bila hampa hidup ditakdirkan panjang umur, hampa sampai pada zaman tu, kalau berlaku benda tak betul, dan pada masa tu hampa ditakdirkan Allah menjadi satu orang yang ada authority untuk tegur, jangan tak tegur. Nabi kata, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Abu Sa'id Al-Khudri bila teringat balik benda ni, dia menangis. Pasal apa? Pasal dia sahabat Nabi, pasal dia di antara orang yang ada ilmu, pasal dia menghadapi keadaan-keadaan yang disebutkan ni. Abu Sa'id Al-Khudri wafat tahun 74 Hijrah. Dia wafat tahun 74 Hijrah di Madinah. Makna umur dia panjang. 74 tahun selepas daripada hijrah Nabi itu baru dia mati. Maknanya bukan sikit benda dia tengok yang berlaku di Madinah ni. Dan dia jadi sebab, dia jadi ketak dada. Pasal apa? Di antara benda yang dia tengok ialah wujudnya kemungkaran dan kezaliman yang berlaku,
yang dia sendiri, tak usah kata kat orang lain, dia sendiri tak berani nak tegur. Sedangkan Nabi SAW sudah kata, jangan ada di kalangan hampa ni kerana hebat orang, hampa jadi tak berani nak tegur kesilapan orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia lagi, Nabi kata di hari akhirat esok, siapa yang masa hidup atas dunia dia ada buat khianat, di hari akhirat esok Allah Subhanahu wa taala akan pacak satu liwat, satu bendera di atas belakang dia. Waktu duk ada di padang mahsyar esok, ramai-ramai ni, dalam ramai-ramai ni kita nampak ada orang yang belakang dia naik satu bendera. Ketahuilah bahawa itu pengkhianat masa hidup di atas dunia. Di atas dunia dulu dia pecah amanah, di atas dunia dulu dia buat khianat. Di hari akhirat esok, sebagai salah satu azab yang Tuhan bagi kat dia, apa dia? Allah i'lankan kepada orang lain, ini orang pengkhianat masa hidup di atas dunia. Sama ada dia jadi pemimpin, dia mengkhianati amanah kepimpinan. Sama ada dia jadi bapa, dia mengkhianati amanah untuk nak mendidik anak-anak. Sama ada dia jadi satu orang ketua di pejabat, dia mengkhianati anak buah dia. Di hari akhirat esok Allah pacak satu liwat, satu tiang bendera di atas belakang dia, naik satu tiang bendera. Nabi kata apa? Pengkhianatan paling besar ialah pengkhianatan yang dibuat oleh imam al-ummah, oleh pemimpin yang memimpin rakyat. Tuan, bukan satu benda seronok kita jadi pemimpin, bukan satu benda seronok. Nak jadi wakil rakyat sampai buang duit, sampai belanja, sampai rasuah, sampai macam-macam kerana nak jadi pemimpin. Kemudian bila dapat jawatan, tiba-tiba kita mengkhianati amanah itu. Kita tak peduli pun nasib yang menimpa rakyat yang ada di bawah jagaan kita. Di hari akhirat esok, dia adalah pengkhianat terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata ditumbuhkan tiang itu di pungkok dia. Dia naik satu tiang, semua orang nampak. Nabi kata manusia dijadikan macam-macam jenis. Nabi kata, faminhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Ada manusia yang Tuhan jadikan dia sebagai satu orang yang beranak Islam, hidup sebagai Islam sampai mati dia orang Islam. Ada satu. Beranak-beranak mai, tak minta, tak apa pun, Tuhan bagi kat dia. Beranak-beranak mai orang bang di telinga. Membesar sebagai anak Islam. Kecil-kecil dah mengaji Quran dah. Hantar pergi masuk pasti, hantar masuk taski, hantar masuk asuhan Islam. Masuk pula Maktab Mahmud, mengaji agama. Sampai akhirnya dia mendapat husnul khatimah, dapat kesudahan hidup yang cantik sebagai orang Islam. Satu. Ada juga Nabi kata wa minhum may yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu kafiran. Ada sekelompok lagi beranak-beranak mai mak pak kafir. Dia membesar sebagai orang kafir sampai mati dia kafir. Wa minhum may yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran. Hak ni sedih. Yang ketiga, Nabi kata beranak mai Islam, membesar sebagai orang Islam, masuk sekolah-sekolah Islam, wa yamutu kafiran, mati kafir. Wal ayazu billah. Ada tak ada tuan-tuan? Ada. Dengan hak duk jadi hari ni lagi takut. Ni dengan kemudahan duk ada hari ni, duk masuk dalam Facebook, duk masuk dalam WhatsApp ni, depa duk buat video klip duk hantar mai, tonton tengok macam mana punya hancurnya Islam di Indonesia. Di Indonesia berapa punya hancur Islam di sana. Kerajaan membenarkan, kerajaan Indonesia membenarkan kahwin campur. Mak Islam boleh kahwin dengan seorang laki-laki Kristian, boleh kahwin. Anak-anak lagi tak sampai 18 tahun ikut suka. 18 tahun dia pilih, dia nak ikut mak ke dia nak ikut ayah.
Indonesia macam tu. Keluar pula baru ni apa? Surah Al-Hujurat. Tuan-tuan pun dapat. Surah Al-Hujurat dibacakan di dalam orkestra dengan diiringi oleh orkestra muzik dan sebagainya. Seorang penyanyi pergi menyanyi Surah Al-Hujurat, menyanyi. Orkestra main macam-macam alat muzik, dia ni buat Surah Al-Hujurat dia macam tu. Begitu sekali hancur Islam di Indonesia. Mana pi ulama dia? Mana pi yang kata kumpulan Muhammadiyah yang hebat sampai ada universiti sendiri, yang ada hospital sendiri? Mana depa ni? Mana pi Nahdlatul Ulama yang wakil dia sampai ke tahap pernah jadi presiden di Indonesia? Mana pi depa ni? Mana pi kiai-kiai yang katanya ada kuasa magic macam-macam ni? Mana pi depa ni? Mana pi Pak Kiai depa, Pak Habib depa yang kononnya pi ziarah Nabi, Nabi bangkit daripada kubur mai salam dengan dia. Punya hebatnya kiai ni. Mana pi? Tonton balik, masuk dalam YouTube, type aja. Ada ustaz cerita benda ni. Ada ustaz bawa cerita macam ni, masuk dalam ceramah dia, nak habaq kemuliaan Tok Wali ni, kemuliaan Tok Guru dia ni, kemuliaan dia ni sampai ke tahap apa? Dia pergi ke Madinah nak ziarah Nabi. Bila dia sampai depan makam Nabi, Nabi bangkit mai suar tangan salam dengan dia. Apa punya cerita ni? Jangan sampai cerita Islam dilelong sebegitu rupa. Jangan sampai Nabi SAW, satu orang hebat, direndahkan martabat dia sebegitu rupa. Hang nak angkat Tok Guru, hang angkat, tapi jangan jatuhkan Nabi. Dia nak angkat Tok Guru dia, tapi dia tak sedar, dia penjatuh Nabi. Mulianya Tok Guru ni sampai Nabi cepih bangkit daripada kubur, mai suar tangan salam dengan dia. Lepas itu tangan dia pula menyala bercahaya dengan kerana Nabi salam tu. Tuan-tuan balik buka YouTube, dengar sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita dengar hati kita menangis. Kenapa orang begitu bebas buat cerita karut marut macam ni? Nabi SAW sudah pesan dekat kita, menjelang akhir zaman benda macam ni nanti mai. Benda macam ni nanti mai. Dan akhirnya dia membawa masyarakat Islam ni jadi rojak. Sedangkan Nabi SAW kata, taraktu fikum amrain, aku tinggal ke hampa dua. Kalau hampa pegang dengan dua benda ni, lan tadillu abada, hampa tak sesat sampai bila-bila. Apa dia dua benda ni? Quran dengan hadis Nabi SAW. Nabi tidak sebut aku tinggalkan kepada hampa cerita karut marut, aku tinggal dekat hampa hikayat karut marut. Nabi kata aku tinggal dekat hampa Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau kita tidak bendung, kalau kita tidak kontrol, kalau kita tidak jaga benda ni, 1001 macam cerita pelik nanti keluar dalam masyarakat kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka akhirnya apa jadi? Nabi kata ada manusia man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran. Beranak Islam, membesar sebagai orang Islam, last minute dekat nak mati, divert dia, tersimpang dia daripada jalan Islam sehingga membawa mati kafir. Wal'iyazubillah. Wa minhum man yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan. Ada juga orang yang bernasib baik, Nabi kata beranak mai kafir, mak pak kafir, membesar dalam rumah mak pak dia kafir. Sebelum dia meninggal dunia, dia dapat Islam, dia mati beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna minhum al-bati al-ghadab sari' al-fai'. Nabi kata ada juga di kalangan manusia yang ramai-ramai ni, ada juga manusia yang lambat marah, cepat sejuk. Dia nak boleh kemarah ni susah lah. Dia jenis orang lambat marah, dan kalau dia marah pun sat aja dia sejuk. Satu.
Wa minhum sari'ul ghadab, sari'ul fai. Ada jenis manusia ni silap sikit melenting marah tapi sejuknya cepat. Wa minhum sari'ul ghadab bati'al fai. Tapi ada orang yang silap sikit marah nak boleh ke sejuk cukup lambat. Nabi kata ala wa khairuhum bati'ul ghadab sari'ul fai. Nabi kata ketahuilah yang bagus ni apa dia? Yang bagus ni ialah orang yang lambat marah tapi kalau marah cepat sejuk. Itu bagus, Nabi kata. Nabi SAW nak abang dekat kita kata manusia ni tuan-tuan pelbagai. Manusia ni berbagai-bagai macam ragam dok ada. Saya selalu sebutlah tuan-tuan semua pun tuan-tuan ada selera tuan-tuan, tuan-tuan ada minat tuan-tuan. Ada agama ni bukan itu. Agama ni apa dia? Cerita yang Allah bagi tahu, yang Nabi bagi tahu. Cara presentation kadang-kadang kita selang-seli supaya tak bosan. Itu saja. Tapi kalau the whole rancangan jadi lawak, kita tak dapat apa. Tapi manusia punya minat ni ada yang macam tu. Ada manusia dia ceramah tak mau dengar, mengaji kitab tak mau, apa pun tak mau. Dia duk kira dia nak pergi tolong orang susah. Tolong orang susah tu bagus. Tapi dia tak mau. Apa ceramah apa pun tak mau. Dia hampa petik jari, abang kata jom kita nak pergi Kemboja tolong orang. Dia pergi naik kereta dulu, dia nak pergi. Dia kata ni siapa nak sanggup jadi sukarelawan, kita nak pergi tolong di Gaza, kita nak pergi tolong apa orang Islam di Syria, buh nama saya. Macam tu dia minat. Benda tu bagus tak bagus? Bagus, tapi jangan tak mengaji. Mengaji tak mau, ilmu agama tak ada, tapi nak pergi buat baik ni tak kira dah. Ada jenis macam tu. Ada hak nak mengaji ni tak kira lah, punya mengaji kitab ni sampai lekang kulit-kulit mengaji, tapi tak mau hudud. Ada juga. Ni pun satu jenis juga. Patutnya hang mengaji, hang duk dengar ni semua, patutnya hang faham, patutnya hang mendokong hudud. Dah, bila mai tang hudud dia kata tak mau, aku tak mau, aku politik tak mau. Hudud bukan politik. Hudud ini salah satu cabang daripada Islam. Forum, mereka buat forum pasal hudud di Masjid Seberang Jaya baru ni. Siapa pi, siapa tak pi boleh tengok live. Saudara kita buat live malam tu. Satu capture menarik yang saya dengar ni, yang berhormat Datuk Nik Amar, dia beritahu saya, benda tu terkesan dekat saya. Datuk Nik Amar kata, dia kata Tugu Nik Aziz beritahu, dia kata hudud ni, dia kata kalau nak dipersentagekan 1% aja. Quran 30 juzuk tu cerita pasal hukum-hukum Islam ni, dia kata just 1%, 1% aja dia kata. Tapi 1% pun dia perintah Allah dalam Quran, dia kata. Cara dia cakap, saya terkesan benda tu. Contoh tu, dia kata Tugu bagi tahu, dia kata kalau buat rumah, cara-cara kita buat rumah kampung, rumah kayu, dia kata kita pakai kayu, kita pakai plywood, kita pakai bata, kita pakai simen, kita pakai macam-macam. Kayu-kayu tu semua nak kena pakai paku. Dia kata paku tu lah hudud. Dia kata banyak mana sangat paku kita nak pakai. Dia kata untuk nak buat satu rumah kayu ni, dia kata paku ni berapa biji aja, kalau ditimbang ni berapa berat aja paku ni, dia lebih kurang 1% aja daripada sebiji rumah yang nak dibuat. Tapi tanpa paku rumah tak boleh buat. Dia kata, saya dengar, saya kata ini kalam hikmah, ini kalam bijak. Betul, orang duk habang kata benda ni sikit, apa duk kalut dengan benda sikit, kita nak buat benda besar. Betul, tapi benda besar tak boleh buat kalau hak sikit ni tak ada. Hak sikit ni nak kena ada. Jadi kita hak besar pun nak buat, tapi hak sikit ni pun kita tak boleh tolak. Dia habang macam tu. Saya bila dia cakap macam tu, saya kira forum malam tu kalau tutup balik tak apa dah, cukup dah, message sudah sampai. Kita bila buat apa-apa tuan-tuan, kita kena ada satu matlamat. Matlamat kita apa? Matlamat kita nak bagi in the end, di akhir rancangan itu, orang, kita nak orang apa? Orang faham kata hudud ni wajib, Allah suruh. Bila orang boleh dapat kesimpulan tu, apa yang kita buat berjaya. Bila dia buat mai contoh macam tu, saya dengar di rumah, duk tengok live ni, rasa macam nak start kereta tapi nak pergi salam aja dengan dia.
Satu kalam yang hikmah, satu cakap yang cukup bijaksana. Muslimin dah. Daripada lepas hasak Nabi bercakap ni, Nabi bercakap panjang cerita ni. Nak cerita daripada awal Islam sampailah kepada nak jadi kiamat. Jadi cerita tu panjang. Bila Nabi duk cerita, sahabat duk dengar. Tapi nak tengok matahari pasal apa? Takut sekali maghrib masuk. Kami tengok ke matahari, nak tengok hal baqiya minha syai'un, adakah matahari masih ada baki lagi? Duk ada lagi matahari, maksudnya tak malam lagi. Bila sahabat nampak duk tinjau tengok matahari, Nabi tangkap dah. Nabi kata apa? Nabi kata, hampa tahu tak, umur dunia yang tinggal ni lebih kurang dengan umur matahari yang nak habis tu. Maksudnya apa? Umur dunia tak lama dah, Nabi kata. Hampa tengok matahari dah nak habis dah, nak maghrib dah. Maksudnya matahari nak terbenam dah, nak habis dah. Begitulah gambaran dengan dunia ini. Dunia sudah berada di hujung usia dia.